Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami akan membentangkan tajuk 6 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya iaitu Wan Aluddin Huzri bin Wan Abdul Rahman Huzri, dan kemudiannya sahabat saya Syahrizal bin Azman, Ehsan bin Abdul Khalid dan juga Amir Nur Hakim bin Mustafa. Okey, pada permulaan ini saya akan mendefinisikan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan ini adalah panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan ataupun rakyat. Perlembagaan persekutuan adalah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara. Ia juga merupakan satu set peraturan tentang hak kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Okey, terdapat beberapa perkara yang perlu saya jelaskan mengenai perlembagaan persekutuan. Iaitu yang pertama, Perlembagaan Persekutuan adalah satu dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Ia secara umumnya menjadi sumber rujukanlah kepada kita dalam menjadi panduanlah dalam pembangunan negara. Yang kedua, apabila kita membicarakan tentang perlembagaan persekutuan, terdapat 3 institusi pentadbiran negara iaitu yang pertama adalah Badan Perundangan, yang kedua Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Dan ketiga-tiga ini telah ditetapkan skop dan had bidang kuasa masing-masing. Yang ketiga adalah sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial, yang mana ia terkandung pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak. Dan yang keempat ialah sering kita tahu bahawa perlembagaan sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing, sehingga ia mendatangkan cabaran, bahkan juga ia kadang-kadang mencetuskan perbezaan dan percanggahan. Okey, seterusnya dalam konteks Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah satu dokumen bertulis yang menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Ia juga merupakan satu simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perlembagaan juga direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu, bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Perlembagaan ini mengambil kira kepentingan dan kemaslahatan semua komuniti yang kita tahu di Malaysia ini terdapat pelbagai bangsa, iaitu kita hidup dalam keadaan majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu di antaranya Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Ia juga telah diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita dapat lihat dalam 15 yang perkara ini terdapat 15 bahagian dan juga 183 perkara. Seterusnya, perjanjian ini telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan raja-raja bagi negeri-negeri. Okey, seterusnya kita perlu lihat tentang ketertinggian perlembagaan persekutuan. Seperti yang kita maklum, Perlembagaan Persekutuan adalah satu undang-undang tertinggi di Malaysia. Kalau kita lihat di Malaysia, tidak ada satu institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan persekutuan. Kalau kita lihat ketiga badan kerajaan iaitu Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif dan juga YDPA yang di Pertuan Agong juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Tidak terlepas siapa-siapa pun di atas undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, kuasa perundangan dan kehakiman iaitu mahkamah dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan.
Kalau kita tengok pada point ini, undang-undang persekutuan atau undang-undang persekutuan atau negeri mengenai suatu perkara boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Kalau kita lihat dalam perkara 4/1, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan, dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawan atau bercanggah dengan perlembagaan adalah terbatas setakat mana yang berlawanan. Okey, seterusnya kita lihat latar belakang sejarah perlembagaan Malaysia. Sebelum termaktubnya perlembagaan persekutuan, kita ada beberapa undang-undang yang datang sebelum perlembagaan persekutuan. Iaitu yang pertama adalah undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Yang kedua adalah daripada Malayan Union 1946. Kemudian datangnya Persekutuan Tanah Melayu atas ketidakpuasan hati terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh Malayan Union. Kemudian terdapat kerjasama etnik CRC. CRC iaitu pilihan raya. Yang kelima adalah Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya Red. Seterusnya jawatan kuasa kerja, dan akhir sekali pengisytiharan perlembagaan. Okey, undang-undang yang datang sebelum undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Yang pertama, terdapatnya Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat, Terengganu, Majalah Ahkam Johor, Ahkam Syariah Johor membuktikan telah wujud satu sistem pemerintahan yang tersusun di Tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Iaitu kalau kita lihat semua ini datangnya sebelum kedatangan penjajah British. Yang kedua adalah Islamic Law. Yang ni antara undang-undang yang terdapat sebelum kedatangan British. Seterusnya adalah semasa pentadbiran British, dua buah negeri iaitu telah membuat perlembagaan iaitu negeri Johor dan juga negeri Terengganu. Masing-masing pada 1895 dan juga 19. Seterusnya kita lihat pula pada Malayan Union 1946. Yang pertama adalah semua negeri Melayu kecuali Singapura telah disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Yang kedua adalah Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan. Yang ketiga, kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Kemudian hak kerakyatan yang sama, hak sama rata lah bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malayan Union ini telah memberikan hak warga negara kepada sesiapa yang lahir di Tanah Melayu. Okey, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama, setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Kemudian bagi tujuan menggantikan perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kerja ditubuhkan pada 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Kemudian jawatan ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baharu yang boleh diterima oleh orang Melayu. British telah menubuhkan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ciri-ciri penting perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Yang pertama adalah kerajaan persekutuan mestilah diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Yang kedua adalah Sultan-Sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuklah Pulau Pinang dan Melaka. Singapura pula kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Yang seterusnya adalah orang Melayu diberikan hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu
mestilah lahir dan telah bermastautin di tanah Melayu, yang itu umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahasa Melayu. Yang seterusnya adalah Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli, iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex-officer. Okey, seterusnya kerjasama ke arah kemerdekaan. Yang pertama, Pertubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat, iaitu Communities License Committee pada tahun 1945, CLC, yang terdiri daripada pelbagai etnik, telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan perlembagaan, politik dan juga ekonomi. Yang kedua adalah jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas, iaitu special position untuk orang Melayu serta dasar pendidikan. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang menganggotai jawatan kuasa ini ialah yang pertama adalah Datuk Wan Jaafar, yang kedua Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock, EEC Turai Singam. Okey, seterusnya Pilihan Raya Umum 1955. Pilihan Raya Umum 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu, memberi implikasi yang cukup besar pada integrasi etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan juga bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pembahagian kerusi pilihan raya. Okey, seterusnya berkaitan dengan Suruhanjaya Red. Yang pertama, kita kena tahu bahawa Suruhanjaya Red merupakan satu Suruhanjaya bebas yang penubuhannya yang telah diperkenankan oleh Baginda Ratu dan juga Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Yang kedua, ahli-ahli yang terlibat dalam kerangka Suruhanjaya Red, yang pertama adalah Hakim Abdul Hamid, yang kedua Sir William Meikle, yang ketiga adalah Sir Ivor Jennings, Hakim B. Malik dan juga Lord William Reid. Okey, seterusnya kita akan melihat peranan Suruhanjaya Red dalam penggubalan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, tujuan dia adalah untuk menentukan dan bertanggungjawab dalam rangka perlembagaan yang lebih telus. Yang kedua, pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum lain. Yang ketiga, tujuan penggubalan Suruhanjaya Red ni diadakan adalah untuk memelihara kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu. Yang keempat, pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang lebih kuat. Yang kelima, pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh persekutuan Tanah Melayu. Yang keenam, pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Dan yang terakhir sekali, tujuan penggubalan Suruhanjaya Red ini adalah untuk pertumbuhan sebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik. Seterusnya, kita pergi pula kepada kerangka asas perlembagaan. Yang pertama sekali adalah perkara subversif dan darurat. Yang kedua adalah elemen warisan. Yang ketiga adalah negara persekutuan. Yang keempat adalah pindaan perlembagaan. Yang keenam, kewarganegaraan yang sama. Yang ketujuh, kebebasan asasi. Yang ke-8, perlembagaan undang-undang tertinggi. Dan yang terakhir sekali, Islam sebagai agama rasmi. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan elemen warisan? Elemen warisan ni dia merujuk kepada elemen asal yang telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara. Dia juga merujuk kepada tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dan dengan peranan tertentu. Jadi, hal ini selari dengan perkara 32, 38, 70, 71 dan 181 dalam perlembagaan, iaitu institusi beraja, raja-raja negeri yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja.
Selain itu, elemen warisan ini juga dapat dilihat konsepnya dalam perkara 3 dan juga 11/4, 12/2 yang menyatakan bahawa agama Islam ini adalah agama rasmi persekutuan. Selain itu juga, elemen warisan ini dapat dilihat di dalam perkara 152, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir sekali, elemen warisan ini dapat kita lihat di dalam konsep yang dinyatakan dalam perkara 153, keistimewaan Melayu dalam kepentingan sah komuniti. Seterusnya, kita akan pergi dengan lebih mendalam tentang apakah yang menjadi isi kepada perlembagaan di dalam perkara 32, 38, 70, 71 serta 181, di mana di dalam perkara-perkara ini telah dinyatakan um, keistimewaan institusi beraja yang menjadi payung negara sejak sekian lama. Jadi, kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam perkara 32 dan 38 Perlembagaan Persekutuan. Dalam perkara 32, dinyatakan di sini bahawa ketua utama negara bagi persekutuan adalah Yang di-Pertuan Agong. Yang seterusnya, kita tengok pula apa yang dinyatakan dalam perkara 38, iaitu tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan yang seterusnya, Majlis Raja-Raja hendaklah dirunding sebelum dibuat apa-apa perubahan tentang dasar yang menyentuh tindakan pentadbiran di bawah perkara 153. Ini bertujuan untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan juga Sarawak. Yang seterusnya, kita lihat pula apa yang dinyatakan di dalam perkara 70 dan 71 Perlembagaan Persekutuan. Di dalam perkara 70, dinyatakan bahawa ketua utama untuk negeri-negeri di dalam Persekutuan Tanah Melayu adalah Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Perkara 71 pula menyatakan akan menjamin hak raja sesuatu negeri untuk naik tahta dan memegang, menikmati dan menjalankan hak-hak dan keistimewaan yang telah diberikan kepada mereka. Di dalam dinyatakan di sini bahawa membuat permintaan supaya diadakan suatu mesyuarat majlis raja-raja yang semata-mata berkenaan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran duli-duli yang maha mulia, raja-raja atau perbuatan, amalan atau upacara agama. Apa-apa fungsi sebagai ketua agama Islam atau berhubung dengan orang Melayu. Seterusnya, kita lihat pula kepada perkara 181 di dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana dinyatakan di sini bahawa kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja. Prerogatif merujuk kepada kuasa ataupun hak istimewa yang dimiliki oleh institusi beraja dari awal bahkan jauh sebelum penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, kita akan menghuraikan pula tentang perkara yang merujuk kepada Islam sebagai agama rasmi, iaitu perkara 3, 11/4 dan 12/2. Perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian di dalam persekutuan Tanah Melayu. Dan di sini ada dijelaskanlah tentang konsep ini yang dinyatakan dalam statement ini, di mana dia mengatakan Islam as the main and dominant religion in the federation, which has given rise to duty of the state to protect, defend and promote Islam. Seterusnya, dalam perkara 11/4 Perlembagaan Persekutuan ada menyatakan bahawa Undang-Undang Negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Ini bermaksud penyebaran agama lain kepada orang Islam di Malaysia adalah dilarang sama sekali.
Kemudian perkara 12 dalam kurungan 2, Perlembagaan Persekutuan pula menyatakan adalah sah bagi persekutuan atau sesuatu negeri menubuhkan atau menyelenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyelenggarakan institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa pembelajaan sebagaimana yang perlu bagi maksud itu. Okey, baik. Kita melangkah pula kepada perkara 152 yang memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi sebagaimana yang dinyatakan sebentar tadi bahawa dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi orang rakyat di Malaysia. Uh, Hal ini dapat dijelaskan dengan lebih baik dalam satu kenyataan daripada Sufyan LP dalam Merdeka University Berhad versus Government of Malaysia, di mana beliau mengatakan, we think it reasonable to suppose that the framers of our constitution deliberately choose to use the expression national language because they intend that bahasa should be used not only for official purpose but also as an instrument for bringing together the diverse and polyglot races that live here and thus promote national unity. Baik, jadi bahagian seterusnya dalam pembentangan ini akan menceritakan tentang keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain seperti yang dijelaskan dalam perkara 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan dan saya akan meneruskan pembentangan ini. Okey. Perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, telah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. UNESCO 1972 telah menyatakan bahawa suku bangsa Melayu berada di semenanjung Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina. Perkara 162/2 menyatakan Melayu ialah seseorang yang memenuhi 3 syarat asas, iaitu menganuti agama Islam, secara lazim bercakap Melayu dan akhir sekali menurut adat istiadat Melayu. Bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan di Malaysia. Yang pertama ialah operasi undang-undang, yang kedua pendaftaran, yang ketiga naturalisasi, yang keempat gabungan wilayah. Terdapat 3 jenis kad pengenalan di Malaysia, iaitu MyKad. MyKad ini ialah pemegang kad pengenalan ini berstatus warga negara Malaysia. Kelayakan ini diberikan kepada seseorang yang mempunyai sijil kelahiran atau sijil anak angkat atau sijil warga negara atau sijil pengesahan taraf kewarganegaraan atau borang warga negara lampiran A. Seterusnya MyPR. Pemegang kad pengenalan ini bermastautin tetap berstatus bukan warga negara. Kelayakan ini diberikan berdasarkan permit masuk daripada Jabatan Immigration Malaysia. Okey, MyKas. MyKas ini ialah pemegang kad pengenalan bermastautin sementara berstatus bukan warga negara. Kad ini dikeluarkan kepada seseorang yang dilahirkan di Malaysia tetapi taraf kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan dan tempoh sah laku adalah 5 tahun daripada tarikh kad itu dikeluarkan. Perlembagaan Persekutuan merangkumi kebebasan untuk rakyat-rakyat Malaysia. Kebebasan ini merangkumi jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan dan harta. Ini mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia, menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu dan agama Islam. Kebebasan ini tidak mutlak, ia tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan. Pindaan perlembagaan 2/3 dan Majlis Raja-Raja, hak istimewa Melayu, hak kedaulatan Sultan,
hal ehwal Islam dan kedudukan bahasa Melayu, kewarganegaraan, persepadanan pilihan raya. 2/3 sahaja, bentuk sumpah dan ikrar, syarat pelantikan senator, tanah rizab Melayu. Sehingga kini 42 pindaan telah dibuat. 2/3 dan YDP Sabah Sarawak, royalty, kuasa immigration, kewarganegaraan. Tapak integrasi. Tapak integrasi ini ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata yang mengandungi pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban. Kelompok masyarakat ini terdiri daripada kumpulan etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya. Kelompok ini bertemu dan berikhtiar untuk mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini juga wujud dalam pelbagai peringkat seperti makro, pertengahan dan mikro. Tapak integrasi ini bertujuan untuk mencapai matlamat yang telah dihasratkan oleh pihak kerajaan melalui 3 aspirasi perpaduan seperti: yang pertama, membina rakyat yang patriotik dan demokratik; yang kedua, membentuk identiti nasional; yang ketiga, memperkukuh ekosistem perpaduan. Objektif dasar perpaduan negara: mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Yang kedua, membentuk identiti nasional dengan semangat kekitaan, prihatin, inklusif, saling hormat dan bertanggungjawab. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang memudayakan perpaduan. Okey, terdapat 6 ciri-ciri tapak integrasi. Yang pertama, sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Yang kedua, satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Yang ketiga, proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perunding, pengantaraan. Yang keempat, ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak. Yang kelima, ada yang berjaya, ada yang tidak. Yang keenam, usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Terdapat berbagai cara yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam memastikan tapak integrasi ini dapat dilaksanakan dengan baik di semua lapisan masyarakat. Antara cabaran yang perlu dihadapi: sikap berprasangka, diskriminasi, stereotip, perkauman, etnosentrisme dan rasisme. Sikap negatif sedemikian boleh mendatangkan perselisihan dan perpecahan antara kaum. Dalam laporan tahunan 2018, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional menyatakan terdapat 11 kes daripada sejuta penduduk berlaku berdasarkan Indeks Ketegangan Masyarakat IKM. Terdapat 3 tahap integrasi makro. Yang pertama, makro untuk perlembagaan. Yang kedua, meso, iaitu bukan badan bukan kerajaan, NGO. Yang ketiga, mikro, peranan rakyat. Makro, perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan menggariskan fasad negara, iaitu kedudukan raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Raja berperlembagaan menjadi simbol perpaduan. Bahasa ibunda boleh dipelajari, agama lain diamalkan dan perkara 153 juga menjamin kepentingan majoriti lainnya. Keluhuran perlembagaan dalam prinsip rukun negara sebagai ejen penyatuan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Perkara 8, perlembagaan persekutuan menjamin hak kesamarataan yang amat penting bagi mengelak berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat, termasuklah dari segi agama, bangsa, keturunan dan jantina. Rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 susulan peristiwa 13 Mei 1969 mengandungi 5 prinsip: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran berperlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Terdapat 5 pelan tindikan perpaduan dan integrasi nasional. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, agama. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, keselamatan. Dan yang kelima, media masa. Seterusnya, Saudara Amir akan meneruskan pembentangan bagi topik 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hakim bin Mustafa. Jadi kita masih di tahap integrasi yang pertama, iaitu makro, iaitu sekolah wawasan.
Sekolah wawasan merupakan satu konsep sekolah rendah yang boleh mewujudkan persekitaran yang memberi peluang secara langsung kepada murid-murid dari pelbagai kaum bergaul dan berinteraksi dengan lebih bebas. Sekolah wawasan ini dibina dengan membina sekolah baru di kawasan yang ramai penduduk berbilang kaum dan memindahkan atau mencantumkan 2 atau 3 buah sekolah dalam satu kawasan dan dengan menambah aliran di sekolah-sekolah yang sedia ada. Seterusnya, kita pergi ke tahap integrasi yang kedua iaitu meso, iaitu dari bawah ke atas. Jadi, meso ini terdiri daripada NGO, iaitu badan yang terlibat. Peranan NGO dari segi aspek sosial iaitu contohnya My Kasih, Love My Neighborhood. Seterusnya aspek keselamatan dan hak asasi iaitu contohnya tenaga nita dan seterusnya aspek pendidikan dan keagamaan sebagai contoh Yayasan Sejahtera. Seterusnya kita tengok pula kepada peranan rakyat. Jadi di sini terdapat 3 peranan rakyat yang ditulis iaitu yang pertama adalah rukun tetangga, kedua rumah terbuka dan yang ketiga difusi budaya. Seterusnya kita tengok dulu peranan rakyat yang pertama iaitu rukun tetangga. Rukun tetangga ini mempunyai hikmat yang besar dalam konteks pembangunan negara di mana rakyat sendiri memainkan peranan yang utama mengawal keamanan dan menjaga keselamatan. Dalam erti kata lain, rukun tetangga ini merupakan usaha positif memupuk perasaan bertanggungjawab, menanam perasaan muhibah serta menjamin perpaduan rakyat. Jadi peranan rakyat skim rukun tetangga ini diperkenalkan pada 1975 dan membolehkan rakyat mengawal keselamatan di kawasan kediaman masing-masing. Dan juga skim rukun tetangga ini juga bermatlamat memelihara, meningkat dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional. Seterusnya, jawatan kuasa rukun tetangga telah menganjurkan aktiviti-aktiviti di dalam komuniti mereka. Seterusnya, kita tengok pula kepada peranan rakyat yang kedua iaitu rumah terbuka. Rumah terbuka bermaksud sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupuk persefahaman di kalangan rakyat Malaysia. Rumah terbuka ini tidaklah bertujuan mengembangkan agama kepada penganut agama lain. Tapi amalan rumah terbuka memberi kefahaman kepada rakyat untuk berbaik-baik sesama manusia. Dan amalan rumah terbuka ini bertujuan memupuk sesuatu yang unik bagi Malaysia, membentuk persefahaman yang baik dan menjamin keamanan dan kebaikan kepada negara kita, Malaysia. Dan kita tengok pula peranan rakyat yang terakhir iaitu difusi budaya. Difusi bermakna proses penyebaran unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Jadi pada zaman Melaka, difusi penyerapan budaya berlaku melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. Jadi difusi budaya juga berlaku melalui unsur kesenian dan agama. Jadi kini proses difusi sangat cepat berlalu kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi seperti radio, TV dan filem. Seterusnya kita lihat pula kepada cabaran tafsiran semasa Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan Malaysia yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara di samping memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat. Perlembagaan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Permufakatan sosial yang dipersetujui sewaktu menggubal. Namun, terdapat juga cabaran-cabaran yang harus dihadapi kesan daripada perlembagaan ini. Jadi, mari kita lihat kepada cabaran-cabarannya. Yang
Pertama adalah mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan. Kedua, menghadapi gelombang hak asasi dan order baru dunia. Ketiga, mengekalkan kelangsungan sistem negara persekutuan. Keempat, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Dan yang kelima, mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subversif dan jenayah terancang. Dan yang terakhir adalah mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Dan ini merupakan antara cabaran-cabaran yang dihadapi. Seterusnya kita lihat pula kepada Piagam Madinah. Okey, Piagam Madinah ini mengandungi 47 fasal yang merangkumi dua bahagian, iaitu bahagian pertama, 23 fasal yang menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Islam, Muhajirin dan Ansar. Dan yang kedua, bahagian kedua, 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah. Jadi Piagam Madinah merupakan penerbangan bertulis pertama di dunia. Piagam Madinah ini diwujudkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentuk sesebuah negara Islam yang berdaulat. Piagam Madinah ini bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin, tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, terutamanya orang Yahudi. Jadi, Piagam Madinah dan Perlembagaan Malaysia mempunyai kesamaan yang tersendiri, antaranya hak mendapat perlindungan daripada kezaliman. Kedua, kebebasan beragama. Ketiga, jaminan hak asasi kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah ketaatan kepada pemimpin. Okey, kita tengok dulu yang daripada perspektif yang pertama, iaitu kebebasan agama daripada Piagam Madinah. Dalam fasal 25, dia menyatakan kaum Yahudi dan Bani Auf adalah satu ummah bersama orang mukmin. Mereka bebas dengan agama mereka sendiri. Manakala di Perlembagaan Malaysia pula, perkara 3/1, dia menyatakan Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Dan seterusnya, dalam perkara 11/1, ia menyatakan tiap-tiap orang adalah berhak menganut dan mengamalkan agamanya. Dan dalam perkara 12/3, tiada siapa pun boleh diwajibkan menerima apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada agamanya sendiri. Seterusnya kita tengok pula kepada ketaatan kepada pemimpin dari segi dalam Piagam Madinah. Dalam fasa 23, dia menyatakan walau bagaimana kamu berbalah dalam sesuatu perkara, hendaklah merujuk perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad. Manakala dalam Perlembagaan Malaysia, dalam perkara 3/5, dia menyatakan yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi ketua agama Islam di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Akhir sekali, kita tengok pula kepada perspektif hak mendapat perlindungan daripada kezaliman. Daripada Piagam Madinah dan Perlembagaan Malaysia, kesamaannya adalah hak rakyat terhadap keselamatan daripada kezaliman dalam terjamin sepenuhnya oleh undang-undang dengan meletakkan garis panduan yang jelas dalam pelaksanaan hukuman. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.